Jadi golongan jin ada dua, kufar dan juga muslimin. Golongan jin kufar ni Allah Subhanahu wa taala benar mereka duduk di bukit, di hutan di situ. Dan golongan jin muslimin ni Allah Subhanahu wa taala bagi menumpang duduk bersama dengan kita. Jadi kadang di rumah di sana belakang ada bunyi-bunyi macam jatuh benda, tapi pergi tengok tak ada apa. Kita pun kata hantu. Rumah kita ni dah rumah berhantu dah. Sebenarnya tidak begitu. Di situ ada jin muslimin bersama dengan kita. Kalau ada bunyi apa-apa, jangan takut. Kalau nampak putih-putih lalu ke apa ke, biarkan saja. Kita tidak ganggu dia, dia pun tidak akan ganggu dengan kita. Jadi sebab tu, ulama pesan waktu maghrib ni, kita tutup pintu supaya syaitan tidak masuk dalam rumah kita. Dan kita jaga diri supaya tidak bersimbah air panas di luar tingkap ke. Mungkin masa tu dekatan dengan rumah ni jin duk rehat. Kita pun cuah air panas kena telinga dia. Bila kena telinga dia, dia panas telinga lah. Bila panas telinga, jaga. Dia ganggu kita. Sebab dia ganggu, banyakkan kita ganggu dia. Apa boleh buat kita tak nampak. Kan? Itulah. Jadi, sebab tu terkadang jin duduk bersama dengan kita ni, dia berupa ular. Biasanya kita boleh jumpa dalam rumah. Jadi sebab tu dalam hadis pun ada, bila kita jumpa ular di rumah, kita jangan bunuh. Selalu halau dulu. Kita halau 2-3 kali, kalau dia dah pergi, biarkan. Kalau tak pergi juga, barulah kita nak bunuh ular tu, boleh. Itulah Nabi SAW larang kita bunuh ular di rumah. Ya Allah. Babu ma ja'a fil wihdati fis safari lin nisa'i war rijal. Bab musafir berseorangan bagi perempuan dan lelaki. Qala Malikun an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahramin minha. Imam Malik meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang bermusafir dengan jarak perjalanan selama sehari semalam, melainkan bersamanya terdapat mahramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa riwayat yang lain dalam Bukhari, dalam Muslim, yang menyatakan bahawa tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah bermusafir dengan jarak 3 hari 3 malam. Ada riwayat kata 2 hari 2 malam. Dan di sini riwayat sehari semalam. Imam Al-Baihaqi mengatakan bahawa bukanlah bermakna Rasulullah Ta'ala itu tak konsisten dalam bagi jawapan. Jadi katanya Rasulullah SAW memberi jawapan kepada yang berbeza-beza mengikut keadaan seorang itu bermusafir. Ada orang dia mungkin naik kuda, mungkin ada orang dia naik cepat sikit lah, mungkin ada orang dia naik unta, mungkin dia berjalan kaki. Jadi sebenarnya tak ada perbezaan riwayat di situlah sehingga dianggap riwayat tu riwayat muttarib, tidak. Rasulullah SAW memberi jawapan gantung kepada orang yang bertanya. Kemudian di sini jelaslah hadis ini mengatakan tidak halal, maksudnya haram bagi seorang wanita untuk bermusafir tanpa mahram. Jadi apakah yang dikatakan bermusafir di sini? Dalam mazhab Syafi'i, musafir ataupun safar itu ada 2 jenis. Satu dipanggil safar tawil, yang kedua safar qasir. Safar qasir ni yang antara keluar daripada sempadan qaryah dan tidak sampai 2 marhalah. Satu marhalah ni ada 3 pendapat. Ada yang kata kita hampirkanlah kepada 80 km, ada yang kata 90 km, ada yang kata 100 km. Kalau ambil yang tengah-tengah lebih kurang 90 km.
Jadi itu jarak 2 marhalah. Jadi kalau keluar daripada sempadan qaryah dan perjalanan itu tak sampai 2 marhalah, tak sampai 90 km, safar itu dipanggil safar qasir, sampai jarak dekat. Dan kalau lebih daripada 2 marhalah, maka dipanggil safar tawil. Itu jenis safar. Kemudian dilihat dari sudut yang lain, ada kalanya seseorang itu dia bersafar kerana suatu kewajipan. Safar wajib lah kita kata. Contohnya mengerjakan haji. Yang wajib bagi orang yang mampu lah. Jadi bagi seorang wanita, dia juga ada kewajipan mengerjakan haji dan umrah mazhab Syafi'i. Haji sekali, umrah sekali, semua hidup wajib. Jadi sekiranya dia tidak ada mahram, untuk dia menemani dia untuk bersafar kerana nak pergi haji selain daripada penduduk Mekah, maka dia perlukan mahram. Jadi boleh atau tidak dia bermusafir? Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya hukumnya gugur, kewajipan dia gugur. Maksudnya dia tidak wajib lagi untuk mengerjakan haji, kecuali dia mampu untuk mencari mahram ataupun dia boleh menyara mahram. Kadang-kadang ada mahram tapi mahram tak mampu nak ikut dia dalam perjalanan kerana perbelanjaan besar kan? Dan dia pun mungkin tak mampu nak menyara mahram, dia mampu untuk tanggung diri dia sendiri saja, maka gugur kewajipan. Tapi kalau dia nak pergi juga boleh. Maka ulama khilaf dalam bab ni, sebahagian mengatakan boleh. Dia boleh dengan syarat dia pergi bersama beberapa wanita yang siqah. Bahkan ada pendapat mengatakan cukup seorang wanita yang siqah pun cukup. Tetapi apa yang diamalkan hari ini oleh lembaga tabung haji kita itulah beberapa wanita yang siqah. Itu safar yang wajib. Kalau safar yang sunat macam mana? Safar yang sunat, maksudnya dia nak mengerjakan haji yang kali yang kedua atau umrah kali yang kedua, atau dia nak pergi menuntut ilmu, atau dia nak ikut pengajian hadis akbar di Shah Alam, dia duduk di Kedah misalnya. Dia tak nak online, dia nak datang juga, dia tak ada mahram. Boleh ke tak boleh? Jadi kalau ikutkan zahir hadis ini tak boleh lah. Maknanya adakah pengajian itu dihukumkan wajib ke atas dia? Sedangkan kita tahu bahawa memang menuntut ilmu itu wajib. Cuma kita kena tahu, bukan semua ilmu itu wajib. Dan bukan semua ilmu itu wajib dituntut alal faul, segera. Boleh alat tarakhi, dilambatkan. Jadi ada khilaf lah. Kalau ulama-ulama dahulu, kebanyakannya tidak membenarkan. Tapi ada juga yang membenarkan. Tetapi saya rasa kebanyakan ulama sekarang ni membenarkan. Sebab mereka mengatakan illah daripada larangan tersebut ialah keselamatan wanita tersebut. Kenapa Nabi larang wanita bersafar berseorangan tanpa mahram? Jadi ulama yang sekarang ni lah mengatakan bahawa illahnya ialah keselamatan wanita. Jadi kalau wanita itu dia boleh bersafar dan dia selamat, tak ada siapa yang ganggu dia. Hari ni orang naik kapal terbang kan, kalau siapa ganggu tak ada pun. Kan kita walaupun ada yang mungkin lah yang kena culik ke, kena itu ke, kena ini kan. Tapi tak banyak lah, sedikit. Sedangkan dia duduk di rumah pun kena juga kan. Jadi seolah-olah mereka menganggap illah itu adalah keselamatan wanita itu. So kalau terjamin keselamatan wanita itu, maka diperbolehkan untuk dia bersafar seorang diri. Sebab apa? Zaman sekarang ramai dah perempuan yang bekerja, yang mana dia kena pergi kursus sana, dia manager bank, dia bos bagi syarikat, dia kena meeting sana, meeting sini. Jadi sebagian ulama yang kontemporari membenarkanlah, mufti-mufti yang sekarang ni banyak membenarkan kerana mereka kata jika terjamin keselamatannya dibolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang masih lagi berpegang dengan pendapat yang lama, maka tak dibenarkanlah. Dan ada yang membuat sedikit kita kata insaf ataupun agak ringanlah, tak terlalu melarang dan tak terlalu membenarkan. Sekiranya safar qasir tadi boleh, safar tawil tak boleh. Safar yang melebihi dua marhalah tak dibenarkan, tapi kalau safar yang kurang 2 marhalah dibenarkan.
Dan jalan penyelesaian dia kena ada mahram hantar lah. Misalnya isteri nak pergi khusus kan. Sebab dia yang penting dalam perjalanan tu. Kalau dah sampai, tak kisah. Ini hantar, betul balik. Time nak balik nanti pergi ambil. Lalu sekarang ni kan orang nak pergi, perempuan nak pergi belajar kat Mesir, tak ada mahram. Nanti kita tengok apa syekh kita katalah. Dia lebih faham sana ada Darul Ifta Mesir kan. Terus ada sikit pertembungan lah dalam masalah ni. Sebab situasi sekarang ni boleh kita kata ramai wanita yang bersafar tanpa mahram. Jadi kalau dihukumkan haram, maknanya dosa semua lah. Jadi saya tak pasti tentang fatwa yang terkini. Sama ada Malaysia ataupun negara Islam seperti Mesir lah. Mungkin boleh Syekh Nazrul tambah sikit lepas ni. Tapi jelasnya di sini untuk orang yang takwa. Bagi wanita-wanita yang takwa atau suami-suami yang takwa tidak membenarkan anak atau isteri dia untuk safar tanpa mahram, dia berkorban lah, dia hantar. Allahu a'lam. Babu ma ja'a fil mamluki, bab hamba. Qala Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marrataini. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba itu apabila berbuat baik kepada tuannya dan memperelok ibadatnya kepada Allah, maka baginya 2 kali ganda ganjaran. Karena hamba kedudukannya adalah berkhidmat kepada tuannya. Ketika mana dia mampu untuk bersabar. Sya'nu al-'abd, keadaan hamba biasanya dalam keadaan terhina. Kalau dia mampu bersabar dan mampu berbuat baik kepada tuannya dan memperelokkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya 2 kali ganda ganjaran. Nasah ini diambil dalam bahasa Arab daripada nasahtu saw, iaitu dengan cara memilih pilihan yang terbaik untuk menjahit. Jadi nasahat saw dengan makna memilih jarum yang baik, memilih benang yang baik, dan kemudian baru dilaksanakan jahitan. Maka bila mana digunakan perkataan nasaha, maka dipilih yang terbaik untuk berkhidmat kepada tuannya. Sama ada dengan ucapannya, dia akan ucapkan dengan yang terbaik. Dengan perbuatannya, dia akan berkhidmat dengan yang terbaik dan seumpamanya. Sebab itu, bila dalam hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah, bila disebut ad-dinun nasihah, maka lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali immatil muslimin wa ammatihim. Jadi hadis tersebut menyuruh untuk kita memilih yang terbaik bagi menasihati seseorang. Karena itu kalau seseorang memilih perkataan yang baik untuk menasihati seseorang, maka faqad nasah, dia telah menasihati. Lepas itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, sesiapa yang memalukan kamu di depan orang ramai dengan tujuan dia katanya untuk menasihati, hakikatnya dia tidak menasihati. Dia sedang membogelkan kamu pada waktu tersebut. Dia sedang memalukan kamu pada ketika itu. Tamam. Sambungan sikit daripada yang disebutkan oleh Maulana Ihsan tadi, kenaan dengan safar mar'ah. Maka perkara ini yang pertama ianya adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para masyaikh kami di Al-Azhar, khususnya Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, menyebut seperti apa yang disebutkan oleh Maulana Ihsan tadi. Ilahnya adalah as-salamah, yaitu keselamatan dalam perjalanan. Dan kemudian tujuan apa perjalanan tadi dilaksanakan. Dan yang ketiga, bagaimana akhlak wanita tersebut. Adakah wanita yang baik ataupun wanita yang ma'ruf bagi dirinya itu dengan akhlak yang buruk. Kemudian digunakan ataupun berdasarkan hadis Nabi SAW yang baginda Nabi mengatakan bahawa nanti akan datang satu zaman wanita boleh menunaikan haji daripada Sana'a, daripada Yaman menuju ke Makkah berseorangan diri. Maknanya tidak memerlukan teman dalam hadis tersebut dengan makna selamat dalam perjalanannya pada waktu tersebut. Ada kulihal benda ini benda yang khilaf dalam masalah tersebut, tidak perlu untuk kita terlalu rigid sehingga boleh menyebabkan orang yang kita kalau bermusafir, kalau jumpa orang perempuan naik bas, kata dia naik seorang, dia tak naik seorang sebenarnya sekarang ni.
Kecuali dia naik bah tu, seorang-seorang dia dalam bah tu dengan pemandu bah. Yang tu elok dia turun. Tapi kalau naik bah biasanya ada 40 seat lagi dalam tu. Jadi hakikatnya dia telah bermusafir dengan orang ramai pada waktu tersebut. Dia tidak musafir seorang-seorang. Dan kalau naik kapal terbang pun, dia akan naik dengan ramai lagi orang dalam kapal terbang tersebut. Lepas yang penting kena jaga akhlak, jaga peribadinya dan jaga daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah pada waktu tersebut. Faham? Jadi perkara itu perkara khilaf di kalangan ulama. Jadi tak perlu untuk kita. Yang paling utama sekali, khusus kepada orang yang nak mengeluarkan pandangan ataupun fatwa kepada umat, ketika telah berlaku perkara tersebut, perkara yang perlu untuk dijaga oleh alim adalah daripada melibatkan umat ini dengan dosa adalah mengeluarkan mereka daripada keadaan tersebut. Menyelamatkan umat ini daripada dosa. Daripada kita kata, mereka sedang berdosa sekarang. Baiklah kita kata, mereka masih lagi dalam keadaan yang ada pandangan yang ulama membenarkan perkara tersebut dan tidaklah dianggap berdosa pada waktu itu. Jadi, pandangan tadi memang agak sensitif lah. Kenaan dengan safar mar'ah dan sebagainya ni, sensitif. Tapi, bila kata kita faham tu khilaf, jadi kita tak akan jadi terlalu rigid dalam masalah tersebut. Tamam. باب ما جاء في البيعة باب بيعة قال مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar bahawa Abdullah bin Umar berkata, apabila kami berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar dengar dan taat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkata kepada kami, laksanakanlah mengikut kadar kemampuan kamu. قال مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان ونفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأتقتن. قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلما نبايعك يا رسول الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. Imam Malik meriwayatkan daripada Muhammad bin Munkadir daripada Umaymah binti Ruqaiqah bahawasanya berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelompok wanita yang mana kami berbai'ah dengan Nabi atas agama Islam. Lalu mereka para wanita berkata, wahai Rasulullah, kami berbai'ah kepadamu bahawa kami tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan kami tidak akan mencuri dan tidak pula berzina dan tidak akan membunuh anak-anak kami dan tidak akan sekali-kali membuat pembohongan dan kami tidak akan bermaksiat kepadamu dalam kebaikan. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah semampu kamu dan sedaya upaya kamu. Umaymah berkata, maka mereka para wanita berkata, Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kami daripada diri kami sendiri. Kemarilah wahai Rasulullah, kami ingin berbai'ah kepadamu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak sesekali bersalaman dengan wanita, hanya sahaja perkataanku kepada 100 wanita seperti perkataanku kepada seorang wanita, atau syak perawi seumpama perkataanku bagi seorang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bai'at ni panjang juga cerita dia. Ringkasnya di sini fokus kepada wanita lah. Biasanya bai'at ini dilakukan oleh tarikat, mana-mana tarikat yang mengamalkan tasawuf kan ada bai'at. Seperti jelaslah hadis tadi, Rasulullah SAW tidak berbai'at dengan wanita dengan bersalaman. Tak boleh. Jadi Rasulullah pun tak bersalaman, apalagi yang selain Rasulullah SAW. Cuma berbai'at hanya dengan kata-kata sajalah. Jadi hati-hati kalau ada tarikat-tarikat
yang membaiat wanita dengan bersalaman itu dah menyalahi hadis inilah. Tapi walaupun saya tak nak cerita, ada khilaf, ada setengah, ada qaul daripada mazhab Hambali katanya wanita yang dah tua dan sebagainya itu panjang permasalahan, ada khilaf. Setakat itulah, wallahu a'lam. Babu ma yukrahu minal kalami, bab perkataan yang tidak disukai. Qala Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala li akhihi kafirun faqad ba'a biha ahaduhuma. Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, maka sesungguhnya kembalilah kafir itu kepada salah seorang daripada keduanya. Jadi perkataan ini perkataan yang berat. Mengatakan kafir kepada seseorang adalah sesuatu yang buruk. Kafar dengan makna membatinkan keburukan. Ini menyembunyikan keburukan. Karena itu di antara nama lain bagi bah adalah kufur. Laut dipanggil kufur. Kenapa dipanggil kufur? Karena ditutupi batinnya dengan sesuatu. Gampang. Itu ada soalan ditanya kepada dalam maqamat Al-Hariri, ma qawluka fi maitatil kafir. Maka jawab Imam Hariri, huwal hil. Boleh makan, kata beliau, maitatul kafir. Itu macam mana bangkai kafir? Tak, maksudnya ikan. Karena kafir di situ dengan makna al-bahr. Itu kata kilurah umay. Dan kemudian kafir, ketika mana disebut kepada salah seorang daripada teman kita, maka kembali semula perkataan tadi kepada salah seorang. Kalau kekufuran tersebut dilakukan tadi disebutkan oleh orang yang berautoriti seperti qadi, yang kalamnya munafiz, yakni dilaksanakan dengan hukum. Atau mufti pun tidak akan boleh untuk mengkafirkan seseorang. Mufti hanya boleh memberikan pandangan. Tapi yang akan menjatuhkan hukum adalah qadi. Karena kalam qadi munafiz. Maka Allahumma salli ala sayyidina menjaga daripada mengkufurkan seorang, kata Imamul Ghazali, itu lebih baik daripada mengkufurkan seorang. Kamu mencari sebab untuk tidak mengkufurkan seorang tadi dengan 99 sebab. Kalau ada 100 sebab nampak dia kufur, cari satu lagi untuk tidak kafirkan dia. Sampai macam tu sekali ulama berhati-hati menjaga daripada mengucapkan kufur kepada seorang. Karena kalam kufur ni berat. Dia akan membawa kepada pembunuhan, dia akan membawa kepada kehancuran, dia akan bawa kepada perpecahan dan sebagainya. Babu ma yukrahu minal kalami bi ghairi dzikrillah. Bab perkataan yang tidak disukai selain zikrullah. Qala Malikun an Zaid bin Aslam an Abdullah bin Umar annahu qala qadima rajulani minal mashriqi fa khataba fa'ajiba an-nasu li bayanihima faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra atau qala inna ba'dal bayani la sihrun. Imam Malik meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam daripada Abdullah bin Umar bahawasanya berkata, datanglah dua lelaki daripada timur, lalu mereka berdua berkhutbah, maka manusia merasa kagum terhadap ucapan mereka berdua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ucapan itu adalah seperti sihir, atau syak perawi, sesungguhnya sesetengah daripada ucapan itu sihir. Sambung. Babu ma ja'a fi munajati ithnaini duna wahid. Bab dua orang berbisik di hadapan seseorang. Qala Malikun an Abdullah bin Dinar qala kuntu ana wa Abdullah bin Umar 'inda dari Khalid bin Uqbah allati bis-suqi faja'a rajulun yuridu an yunajiyahu wa laysa ma'a Abdullah bin Umar ahadun وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا 4 فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخر شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يناجى اثنان دون واحد. Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar berkata, adalah aku bersama Abdullah bin Umar di rumah Khalid bin Uqbah yang berhampiran dengan pasar. Maka datanglah seorang lelaki ingin berbisik kepada Ibnu Umar, sedangkan tiada sesiapa pun yang bersama Abdullah bin Umar selain aku dan lelaki tersebut. Maka Abdullah bin Umar memanggil seorang lelaki yang lain hingga jadilah kami berempat.
Maka dia berkata kepada aku dan lelaki yang dia panggil tadi, tolong jauh sedikit. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berbisik berdua di hadapan seseorang. Terus tadi yang sama nanti Syekh syarah insya-Allah. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجثان دون واحد. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik di hadapan seorang lagi tanpa dia mendengarnya. Jadi di sini larangan berbisik di depan pada 3 orang. 2 orang berbisik, seorang duduk di depan. Kalau 4 orang, tidak ada masalah. Maksudnya dia tak jadi bisik lagi lah. Dalam kelas ramai, bisik 2 orang. Jadi tak perlu nak berasa hati sebab kita tak tahu dia kata kat siapa dalam kelas tu. Tapi kalau 3 orang, masalah. 2 orang bisik, seorang duduk seorang-seorang, dia akan tahu kata, bisik tu kata kat dia ni. Mesti tengah duduk, gosip tentang diri dia. Jadi tu akan menyebabkan jadi syak wasangka. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar tidak ada syak wasangka itu pada awal lagi. Sayyidina Abdullah bin Umar mengajarkan perkara tersebut. Jadi hadis yang 125 menjelaskan balik dengan hadis yang seterusnya yang 126, iaitu tidak boleh 3 orang. Kalau 4 orang tidak ada masalah. Dan kalau ada 2 orang saja tidak ada orang di depan mereka, itu tak lama bisik, itu bersembang dipanggil. Terus. Babu ma jaa fi targhib fi sadaqati, bab anjuran bersedekah. Qala Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رائح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها Abu Talha fi aqaribihi. Imam Malik meriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha bahawasanya mendengar Anas bin Malik berkata, adalah Abu Talha orang Ansar yang paling banyak harta di Madinah hasil daripada pokok kurma. Adapun harta yang paling dia suka berupa bayruha yang berada di depan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memasukinya dan meminum air daripadanya. Berkata Anas lagi, apabila turun ayat yang bermaksud kamu sesekali tidak akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan harta yang kamu sayangi. Maka Abu Talhah pun pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman, kamu sesekali tidak akan mencapai kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan harta yang kamu sayangi. Dan harta yang paling aku kasihi ialah bayruha. Oleh itu aku infakkannya kerana Allah dan aku mengharapkan kebaikannya supaya menjadi simpanan di sisi Allah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah harta tersebut sebagaimana yang engkau kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wah, itu adalah harta yang menyenangkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Sungguh aku telah mendengar apa yang kamu katakan tadi. Dan sesungguhnya aku berpendapat bahawa engkau jadikanlah ia kebun itu sebagai infak kepada kaum kerabatmu. Berkata Abu Talhah, aku akan berbuat demikian ya Rasulullah. Maka Abu Talhah telah membahagi-bahagikan hartanya
kepada kerabatnya dan kabilah pakciknya. Tertinggal. Faqasamaha Abu Talhata fi aqaribihi wa bani ammi. Babu ma ja'a fi ta'affufi fil mas'alah. Bab menahan diri daripada meminta-minta. Qala Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbari wa huwa yadhkuru as-sadaqah wa at-ta'affufa 'anil mas'alati al-yadu al-'ulya khairun min al-yadi as-sufla wal yadu al-'ulya hiya al-munfiqah wa sufla hiya as-sa'ilah. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar dan baginda sedang menyebut perihal sedekah dan menjaga diri daripada meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas ialah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah pula adalah orang yang meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan untuk meminta-minta lah. Cuba kalau ada orang meminta-minta kepada kita, jangan kita ambil dalil ni. Kau tak tahu ke sunnah ayat Imam Malik, Nabi kata jangan minta-minta. Kalau ada orang minta, kita bagi. Mana kita mampu bagi. Kita jangan tujukan hadis ini kepada dia lah. Cuma untuk kita jangan minta-minta. Allahu a'lam. Terus. Babu ma ja'a fi hilmin nabi wa husni khuluqih. Bab ketenangan dan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Malikun an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayhi burdun najraniyun ghalidhul hashiyah فأدركه أعربي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. Imam Malik meriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha daripada Anas bin Malik berkata, adalah aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baginda memakai selendang Najrani yang tebal hujungnya. Maka datang seorang Arab Badawi menariknya dengan tarikan yang sangat kuat sehingga aku melihat kesan di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat tarikan yang kuat itu. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, berilah aku harta yang Allah berikan kepada kamu. Anas berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya lalu tertawa kecil kemudian menyuruh memberikan sesuatu kepadanya. Ini ma'ruf menunjukkan akhlak baginda Nabi yang agung. Dan orang yang mempunyai akhlak yang agung sebegini kerana mempunyai jiwa pribadi yang luar biasa dan nafsu kamilah yang tertinggi, yang sempurna. Maka mereka tidak lagi memandang sesuatu yang berlaku tadi, melainkan kesemuanya adalah dengan lutfillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak, waktu Nabi SAW dhahik, masih tertawa ketika disakitkan. Jadi yang mempunyai jiwa ketika tertawa, ketika disakitkan tertawa, ini adalah jiwanya orang-orang yang berada pada peringkat yang tertinggi dalam nafsu kamilah. Dan baginda Rasul adalah yang paling tinggi dalam martabat tersebut. Terus. Setakat itu saja. Kita boleh bersiap untuk solat Isyak dan kita akan sambung nanti selepas solat Isyak untuk membacakan baki hadis dan untuk majlis khatam insya-Allah.